Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam video PDPC kali ini. Ustazah akan membincangkan tentang satu tajuk daripada tingkatan 1 KSSM dalam bidang fiqh dengan tajuknya ialah mandi wajib penyuci diri. Baik, kalau anak-anak nak tahu apa yang dimaksudkan dengan mandi wajib dan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan mandi wajib ini, jom bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mandi wajib. Mandi wajib dari segi bahasa ialah mengalirkan air ke atas sesuatu. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah ialah mengalirkan air. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mandi wajib mesti ada niat yang tertentu. Ada niatnya. Baik, kemudian lagi ialah mandi wajib ini juga wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Nanti kita akan belajar beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Baik, seterusnya terdapat dalil nakli berkaitan dengan mandi wajib ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya ialah, dan jika kamu berjunub ataupun berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Ini maksud ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah. Baik, seterusnya terdapat juga satu lagi hadis hadis lain yang berkaitan dengan mandi wajib ini, iaitu yang diterjemahkan daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahawa Ummu Sulaim, iaitu isteri kepada Abu Talhah, telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, sekiranya dia melihat air mani." Maksud hadis ini jelaslah kepada kita bahawa sekiranya mimpi bersetubuh kemudian melihat air mani, maka dia mesti mandi wajib. Kemudian kita lihat perkara-perkara yang menyebabkan wajib mandi tadi. Ada beberapa perkara Yang pertama ialah dari pihak lelaki dan perempuan. Dua-dua pihak ini kena lakukan sekiranya berlaku. Yang pertama ialah keluar mani. Kemudian ada jima ataupun persetubuhan di antara suami dan isteri. Yang ketiga, mati selain daripada mati syahid. Dan yang ketiga ada tiga. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, jima. Yang ketiga, mati selain daripada mati syahid. Itu untuk lelaki dan perempuan. Baik, kemudian kita lihat pula sekiranya berlaku kepada perempuan sahaja, apa yang perlu mereka lakukan? Apa perkara-perkara yang menyebabkan mereka perlu mandi? Yang pertama ialah haid, wiladah. Yang ketiga ialah nifas.
Perkara-perkara ini akan Ustazah terangkan nanti di hujung video ini nanti ya. Apakah maksudkan dengan haid, wiladah dan juga nifas. Jadi ada 3 perkara yang mewajibkan bagi perempuan sahaja untuk mandi wajib. Apakah larangan semasa berhadas besar? Terdapat beberapa larangan semasa berhadas besar khusus untuk lelaki dan perempuan. Pertama ialah salat fardu dan salat sunat. Mereka dilarang sama sekali melakukan salat fardu dan salat sunat. Dua-dua tak boleh buat. Yang kedua ialah berhenti atau duduk dalam masjid. Ini juga tidak boleh dilakukan ataupun dilarang kepada mereka yang berhadas besar. Yang ketiga ialah tawaf. Tawaf itu iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Sama ada semasa hendak mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah. Tak dapat buat tawaf, tak boleh nak keliling Kaabah sebanyak 7 kali sekiranya seseorang itu berhadas besar. Kemudian membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Ini juga tak boleh tak boleh baca, tak boleh sentuh dan tak boleh membawa mushaf Al-Quran juga. Okey, baik. Kemudian lagi kita tengok untuk perempuan sahaja. Apakah larangan kepada perempuan sahaja semasa mereka berhadas besar? Ketika haid dan nifas contohnya. Apa yang mereka tidak boleh lakukan apabila dalam haid dan nifas, iaitu puasa fardu dan ataupun puasa sunat. Sama ada nak puasa fardu sebulan dalam bulan Ramadan tu, ada ketikanya mereka ini apabila dia datang haid ataupun berlaku nifas, maka mereka tidak boleh menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Dan satu lagi ialah puasa sunat. Contohnya hari Isnin dan Khamis ataupun 6 hari dalam bulan Syawal dan banyak lagi contoh-contoh puasa sunat. Dan yang kedua ialah jima'. Apabila berlaku jima' ataupun persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, wanita yang dalam haid dan nifas adalah dilarang sama sekali. Tidak boleh melakukan jima' antara suami dan isteri. Baik, rukun mandi wajib. Kita tengok pula apakah dia rukun mandi wajib. Ada 2 saja. Okay, yang pertama ialah niat mesti. Kena niat niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Kena niat kena niat mandi wajib. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala contohnya. Dan yang kedua ialah meratakan air, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan juga rambut. Mesti kena ingat mandi wajib mesti rata ke seluruh anggota badan. Dari hujung kepala sampai ke hujung kaki mesti rata air. Kena semua tempat, kena seluruh tubuh anggota badan, kulit-kulit dan juga rambut. Itu sahaja. 2 sahaja rukun mandi wajib. Yang pertama ialah niat, yang kedua ialah meratakan air. Baik, kemudian kita lihat lagi yang seterusnya ialah perkara sunat ketika mandi wajib. Okey. Ada beberapa perkara sunat semasa kita melaksanakan mandi wajib ini. Yang pertama ialah basuh pergelangan tangan. Kita basuh. Yang kedua, bersihkan tangan dengan air. Yang ketiga, membersihkan kubur dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Okey. Ni anak-anak perlu tahu sebaik-baiknya lebih ataupun afdal semasa mandi wajib kita mandi dalam keadaan mencangkung, khususnya kepada kaum wanita. Seeloknya biar air itu sampai masuk ke seluruh anggota badan dalam keadaan mencangkung. Dan yang terakhir ialah berwuduk. Berwuduk.
ya, hendaklah dilakukan. Okey, dan ada lagi ya. Lagi ialah perkara sunat yang lain lagi. Dahulukan menjurus air ke anggota badan sebelah kanan. Okey, kita jurus ya. Dahulukan anggota sebelah kanan. Lebih disunatkan disunatkan menjurus air ke anggota sebelah kanan. Basuh kepala 3 kali dan selat rambut. Ingat ya. Basuh kepala 3 kali. Kemudian selat rambut ya. Khususnya kepada yang mempunyai rambut yang panjang, contohnya perempuan ataupun wanita yang mempunyai rambut panjang, pastikan mereka menyelat rambut, pastikan air sampai ya. Dan lagi ialah gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Mandi sambil gosok-gosok ya. Sempurnakan basuhan antara lipatan badan. Sempurnakan basuhan antara lipatan badan. Yang ini perlu diambil perhatian mengenai dengan lipatan badan. Biasanya orang yang mempunyai tubuh yang agak berisi, gemuk ya, dan sebagainya tu, mereka ini pasti mempunyai lipatan badan ya. Jadi semasa mandi wajib kena pastikanlah di bawah lipatan badan, contohnya bahagian perut atau bahagian dada, pastikan lipatan-lipatan badan ini terkena air ya. Biar sempurna semua sekali, sebab kalau tidak nanti tidak sah, tidak sah. Dan anggota badan yang perlu diberi perhatian ketika mandi wajib. Sekarang kita lihat ya, apakah anggota yang perlu diberi perhatian ya. Yang pertama ialah rambut tadi. Sebagaimana Ustazah bagi tahu tadi, kena jaga elok-elok rambut biar kena semua rata. Yang kedua, kulit perut. Yang ketiga ialah tangan. Pastikan jari tangan diselat, di celah-celah jari kena selat supaya air sampai ke celah-celah jari. Kemudian telinga, pastikan cuping telinga kita terkena air dengan baik. Ketiak, di bawah ketiak kita ya, pastikan juga rata air. Kemudian lubang pusat, lubang pusat dan celah kelangkang. Ni celah kelangkang di celah bahagian celah kelangkang ni. Okey, pastikan air kena ya, air kena. Dan yang terakhir sekali ialah kaki. Pastikan juga kita menyelat jari-jari kaki lah, supaya air sampai ke celah-celah jari kaki berkenaan. Dan seterusnya ialah hikmah mandi wajib. Yang pertama, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, segala ibadat lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Contohnya yang tadi sebelum kita mandi wajib ya, kita dilarang baca Quran contohnya, ataupun kita dilarang melakukan solat, dilarang melakukan jima' dan sebagainya ya. Tapi apabila setelah selesai mandi, maka bolehlah dilaksanakan semula seperti biasa. Dan yang ketiga ialah menghilangkan bau peluh dan darah, khususnya untuk orang perempuan ya. Apabila mereka selesai proses haid mereka, maka mereka perlu mandi wajib untuk menghilangkan bau darah dan sebagainya. Dan lagi ialah kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan. Apabila tubuh kita terkena air, tubuh kita akan menjadi kembali segar. Dan sekali ialah membersihkan badan dari kotoran dan kuman yang boleh membawa penyakit. Ini salah satu sebab kenapa Islam menggalakkan kita supaya menjaga kebersihan. Antaranya ialah untuk mengelakkan kita daripada terkena penyakit, khususnya penyakit kulit ya. Dan di sini juga Ustazah bawakan contoh-contoh mandi sunat. Yang pertama, mandi pada hari Jumaat. Yang kedua, solat sebelum solat gerhana bulan atau matahari. Yang tiga, sebelum masuk Islam. Yang keempat, pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Yang kelima, selepas mandi jenazah. Yang keenam, sembuh daripada gila atau pitam.
7 sebelum solat minta hujan, dan ke-8 ialah berkaitan dengan ibadah haji. Sekiranya seseorang itu pergi haji, sebelum dia niat ihram, dia dikenaki dulu solat, sebelum berwukuf, sebelum melontar jamrah, dan sebelum masuk Mekah atau Madinah. Dan mandi wajib bagi jenazah pula dapat membersihkan dan menjaga aib mereka dengan menghilangkan bau, najis serta sebarang kotoran terakhir yang ada pada badannya sebelum dikebumikan. Di sini Ustaz jelaskan berkenaan dengan beberapa jenis darah tadi. Yang pertama kita lihat darah haid. Darah haid. Apa yang dimaksudkan dengan darah haid ni ialah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah baligh. Darah haid biasanya untuk wanita yang telah baligh dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Dia ada waktu-waktu tertentu untuk darah haid ini keluar. Biasanya dia normal ialah sekali sebulan, dan dalam sekali datang itu biasanya dalam 7 atau 8 hari. Itu yang normal. Yang kedua ialah wiladah. Wiladah ialah proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah atau tidak. Jika keluar darah, maka kena lakukanlah mandi wajib. Ataupun kadang-kadang ada juga wanita yang bersalin, mereka ini tidak mengeluarkan darah. Tapi walau bagaimanapun, sama ada keluar darah atau tidak, seorang wanita selepas bersalin dia kena mandi wajib. Yang ketiga ialah nifas. Apa itu nifas? Nifas ialah darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Itu dikatakan nifas. Biasa darah nifas ini akan keluar dalam 40 hari selepas kelahiran. Ada yang singkat, ada yang sampai 40 hari pun ada, ataupun sesudah keguguran. Jadi itulah dimaksudkan dengan nifas. Dan satu lagi ialah darah istihadah. Darah istihadah ialah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Istihadah ialah darah penyakit. Darah ini keluar pada waktu selain daripada haid dan nifas. Darah ini berbeza warna dan kepekatannya dengan darah haid. Darah ini bukan perkara yang mewajibkan mandi. Yang ini tak wajib mandi, tapi kita panggil ia masuk di bawah kategori darah. Sejenis darah juga yang boleh berlaku kepada sesetengah wanita, dipanggil sebagai darah istihadah. Baiklah, sampai di sini dahululah penerangan Ustazah berkaitan dengan mandi wajib. Semoga apa yang Ustazah kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua, insya-Allah. Sekianlah dahulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.